Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i bab yang ke-58 sebab saya tak tanda betul bab yang ke-58. Al-Isra' ila salah min ghairi sa'yin. Di situ bersegera datang untuk salat tanpa tergesa-gesa. Makna bersegera, al-isra' makna bersegera. Maknanya dia ada makna cepat. Min ghairi sa'yin, tetapi tanpa tergesa-gesa. Baik, Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab dan hadis yang dibawa oleh Imam An-Nasa'i menunjukkan pensyariatan bersegera datang ke masjid untuk menunaikan salat berjemaah. Tapi bukan dalam keadaan tergesa-gesa yang akan menyebabkan berlaku keadaan tidak tenang semasa mengangkat takbiratul ihram. Jadi maknanya bersegera ni lain. Tergesa-gesa sampai berlari-lari dan sebagainya, itu yang dilarang. Mana datang dengan cepat tu, itu hal lain. Itu tajuk, takut silap faham. Jadi di sini seolah-olahnya Imam Nasa'i rahimahullah nak membezakan di antara as-sa'yu dan al-isra' itu, ataupun at-tabkir. Tajuk akan datang disebut at-tabkir, makna lebih kurang Mana jangan bertangguh lah. Mana kalau kita bergerak cepat sikit, misalnya kita kata berjalan cepat sikit, dalam keadaan kita tahu mana dengan kadar itu dia tidak menyebabkan kita termengah-mengah masuk dalam salat. Tu. Jadi Anasdi lah, di pengalaman Anasdi, kita pun ada juga berlaku. Kadang-kadang tu kita berlari agak kuat lah. Bagi saya itu makna tergesa-gesa tu. Sehingga kita akad takbir tu, kita nak baca Al-Fatihah tu jadi terganggu. Itu maksud dia nya. Jadi kita bincang dah sebelum ni, kalau sahabat tertinggal rakaat pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita nak masuk dalam salat dalam keadaan tenang, sakinah, khusyuk dan sebagainya. Tu Anas. Jadi pengalaman kita sendiri tu, atau kita fikir tu, sebab selepas ni ada pula tajuk bersegera juga. Supaya kita faham bahawa yang dimaksudkan as-sa'yu tu, tergesa-gesa ataupun bergegas pergi ke masjid itu, kalau boleh menyebabkan jadi semaya kita terganggu ketika akad takbiratul ihram itu, hak tu hak tak boleh. Jadi orang muda dengan orang tua tak sama. Misalnya budak mari bunga ada budak, tak ada apa dia. Kalau dia jalan slow pun lagu tu juga. Tapi orang tua tidak tua mana kita kata perekat Beromo lah sebut tua ni marah nak. Beromo sikit, jalan pun slow. Boleh buat derah sikit tu. Tapi nak akad takbir tu tak puas nyawa kalau kata. Termengah-mengah lah. Tu tak boleh. Makna kalau sekiranya terlepas rakaat pun tak apa. Jangan kita datang ke masjid dalam keadaan yang maknanya menyebabkan masuk takbiratul ihram tu dalam keadaan yang tidak tenang. Itu maksud dia. Hadis yang ke-862. Wa bi qala akhbarana Amr bin Sawad. Wa bi qala akhbarana Amr bin Sawad bin al-Aswad bin Amr qala anba'ana bin Wahb qala anba'ana bin Juraysh an Manbudh an al-Fadl bin Ubaidillah an Abi Rafi' قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم
حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أف لك أف لك. قال: فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال: ما لك امش. فقلت: حدثت حدثا. قال: ما ذاك؟ قلت: أفقت بي؟ قال: لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغلى نمرة فدرع الآن مثلها من نار. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Rafi', beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi kepada Bani Abdul Ashhal selepas salat asar. Beliau telah bercakap-cakap dengan mereka sehingga terpaksa bergegas untuk salat maghrib. Jadi lewat. Duk bincang, duk sembang itu, akhir sekali jadi lewat. Jadi agak cepatlah sikit. Nak balik semaya tu. Kata Abu Rafi', ketika beliau bergegas untuk salat maghrib dan telah melalui kawasan Baqi', mana dekat adalah dengan masjid itu. Beliau telah berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam telah berkata, kenapa? Alakah ruginya engkau? Buat kenapa tu? Beliau telah berkata, alakah ruginya engkau? Ataupun kalau kita bahasa Kelantan, Allah, ruginya engkau. Itu maksud dianya. Alakah ruginya engkau? 2 kali Nabi sebut gitu. Kata Abu Rafi', keadaan ini menggusarkan saya. Fakabura alayya tu maknanya saya rasa tak sedap hati, rasa air. Namakan engkau tu maksud aku kan? Sebab Nabi kata, alakah ruginya engkau. Jadi dia fikir pada mereka awalnya, Nabi kata ke dia. Nabi khitab, Nabi tujukan kepada dia. Kata Abu Rafi', moga dia perawi hadis ni, dia kata keadaan ini menggusarkan saya. Lalu saya menjarakkan diri saya daripada beliau. Maknanya dia jalan tu buat lambat lah. Jadi Nabi pergi ke depan, dia duduk belakang. Saya sangka dia maksudkan saya. Beliau telah berkata, kenapa di belakang? Apa duduk belakang gitunya? Berjalanlah bersama saya, tu Rasulullah kata kepada dia. Saya menjawab, kata Abu Rafi', saya berasa takut dengan kata-kata tadi. Pak Nabi kata, ufil laka. Dia ingat ke dia lah. Saya rasa tak senang hati, saya rasa takut. Baginda bersabda, saya tidak maksudkannya kepada engkau. Mana saya tidak maksudkan ufil laka. Itu engkau. Kata-kata itu ditujukan kepada seseorang yang pernah saya utuskannya untuk memungut zakat dari satu kaum. Beliau telah mengambil satu selimut tanpa kebenaran. Dan dia sekarang telah diselimutkan dengan api neraka. Dalam kubur tu. Siapa dia ni, anak cari pun tak ada ulama sebut. Wallahu'alam. Siapa dia ni? Sebab tu ulama kata sengaja Nabi tak sebut ni sebab nak menyembunyikan keadaan dia tu. Lepas tu Syiah kata, tengok ni sahabat ni. Bila tidak disebut tu tak tahulah sama ada dia ni munafik ke. Ulama kata tak tahu. Tapi berlaku gitu. Kalau Syiah kata sahabat, tak kata popok mula ni. Kena kata gitu. Kata ke bawah Syiah ni popok mula ni. Kalau dia nampak nak sangat kan nama tu tak. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak penting. Tak tahulah, dan Nabi tak sebut. Dan Nabi pun tak sebut. Setakat ada dengan anak tu lah. Sarah. Sunnah nak setakat ada dengan anak, anak pun rujuk tempat lain. Memang tak ada disebut. Bahkan, dalam banyak syarah, ulama sebut kata ini salah satu adab Nabi SAW. Bayangkan kalau dia sebut, orang akan sebut sampai kiamat nama kau itu. Enggak, keluarga kau itu rasa sedih juga tu. Sebab hadis ni akan kekal. Sampai setakat dunia ni ada. Jadi hikmah dia. Jadi tak usah tanyalah, tak penting siapa tu. Yang pentingnya perbuatan khianat itu. Dan Nabi sebut begitu. Baik, selepas ni ada kita bincang sedikitlah. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis Abu Rafi' adalah Hasan. Hadis ini termasuk adalah hadis Hasan.
Yang kedua, ni secara ringkas biodata perawi ni. Biodata perawi. Jadi ana tertinggal tu kan. Biodata perawi sepatutnya biodata perawi Abu Rafi' tertinggal. Biodata perawi Abu Rafi'. Kalau orang belajar bahasa Arab, Abu Rafi' tu dia panggil badal lah. Biodata perawi Abu Rafi'. Tu tertinggal tu. Letaklah situ Jadi Abu Rafi' ni dia berbangsa Qibti. Berbangsa Qibti. Seorang sahabat dan juga merupakan maula Rasulullah. Makna dia pernah jadi hamba Rasulullah dan Rasulullah bebaskan dia. Itu dipanggil maula. Baik. Para ulama telah berbeza pandangan berkenaan nama khas beliau. Jadi Abu Rafi' ni nama sebenar dia siapa dia? Apa nama sebenar dia? Abu Rafi' tu kunyah dia. Kena faham tak kunyah tu apa maksudnya? Ada yang mengatakan nama beliau adalah Ibrahim. Tu nama khas dia. Aslam, Thabit dan Hurmus. Ni khilaf ulama. Ada kata Ibrahim, ada kata Aslam, ada kata Thabit dan ada kata Hurmus. Ada juga yang menyebutkan beliau asalnya hamba kepada Al-Abbas, saudara Nabi. Kemudiannya dihadiahkan kepada Nabi SAW. Dan baginda telah memerdekakannya. Sebaik saja beliau memaklumkan kepada Nabi SAW tentang Islamnya Al-Abbas, pakcik Nabi. Nabi gembira sangat bila Abu Rafi' kata pakcik tuan Al-Abbas bin Abdul Muttalib termasuk Islam. Nabi suka. Sebab Abbas ni kalau kita baca dalam sejarah, sebelum dia Islam, memang dia telah membela Nabi SAW. Jadi Nabi bebaskan dia sebagai tanda gembira. Pak dara dia ni antara yang sangat hebatlah dari segi mempertahankan Nabi semasa di Mekah itu. Baik, tak apalah. Jadi Abu Rafi' telah meriwayatkan daripada Nabi SAW dan juga Ibnu Mas'ud. Antara yang meriwayatkan daripada beliau ialah anak-anaknya Al-Hasan, Rafi'. Rafi' itu anak dia, sebab tu orang panggil Abu Rafi'. Ubaidillah dan Al-Mu'tamir. Dan disebutkan juga Al-Mughirah. Cucu-cucunya juga riwayat hadis daripada dia. Misalnya Al-Hasan, Saleh, Ubaidillah dan anak-anak Ali bin Abi Rafi'. Selain mereka, antara yang meriwayatkan hadis daripada beliau adalah Ali bin Al-Husain bin Ali. Tu, mana cucu Sayyidina Ali. Abu Sa'id Al-Maqburi, Sulaiman bin Yasir. Ada ramai lagi lah. Itu sepitah lagi untuk maklum bahawa maknanya dia ni maknanya orang yang berkedudukan lah. Mengikut Al-Waqidi, beliau telah meninggal dunia di Madinah selepas kewafatan Uthman radhiyallahu anhu. Ibnu Hibban menyebutkan beliau meninggal dunia di zaman khilafah Ali bin Abi Talib. Khilaf pula situ. Jadi kalau mengikut Ibnu Hibban, dia kata mati di zaman Sayyidina Ali. Kata Waqidi, dia kata selepas kewafatan Sayyidina Uthman. Jadi kalau kita tengok sininya, selepas kewafatan Sayyidina Uthman ni Sayyidina Ali lah. Ana sebut tu sebabnya begini. Sebab mengikut setengah ulama, dia kata selepas kewafatan Sayyidina Uthman itu makna tak jauh daripada selepas kewafatan. Jadi hak Ibnu Hibban sebut ni ada kemungkinan. Makna dia meninggal tu kemungkinan selepas Sayyidina Uthman, makna zaman Sayyidina Ali lah. Tu. Ataupun mungkin lama selepas tu. Lama setahun mana. Ya mungkin Sayyidina Ali mereka berapa tahun. Ya dia kena bunuh kan. Sayyidina Uthman lama 12 tahun. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali semua 3 tahun lebih belakangnya. Tak apalah. Itu secara ringkas. Yang ketiga, mengikut As-Sindi, kata-kata Nabi SAW, alangkah ruginya engkau. Sebenarnya ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Mereka dulunya semasa hidup telah menuju ke masjid dengan bergegas dan telah tidak mematuhi sunnah yang berkaitan dengan perjalanan ke masjid. Hal ini telah ditunjukkan ataupun dikasyafkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW ketika melalui kubur Baqi'. Lalu beliau telah dapat melihatnya dan kerana itulah beliau berkata demikian. Jadi sebenarnya bukanlah kerana dia ambil kain selimut tu, tak. Hak kain selimut tu ialah satu kesalahan, tapi maknanya salah satu puncanya dia tak jaga. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata mungkin munafik lah agak dia. Sebab biasa kau Islam dia jaga tetes maya ni.
Sebab kalau kita tengok dalam nas ini, mana tak ada nampak bahawa dia diseksa ni kerana dia bergegas. Ini kata Syekh As-Sindi lah. Walaupun orang lain tak setuju lah. Tapi dia kata gitu. Tu. Sebab zahir hadis ni, nampaknya kes dia ambil harta ghanimah tu. Nah. Tu kan sebut situ tu. Namirah tu. Tu kan. Bila dia lalu kat kubur Baqi' tu lah. Baik, tak apalah kan. Sebabnya hak bergegah agak cepat sikit jalan tu Nabi sendiri dalam hadis. Okay, kalau kita tengok sini bila sabar di kubur Baqi' dia kata ufillak tu, dia kata kawan tu mati dah. Sebab tu Syekh Sindi kata hak Nabi, dia kalau ana boleh guna bahasa Nabi, kecam dia. Memang dalam syarah ada sebutnya mana boleh kita kecam. Kecam tu maksudnya tak sebut nama. Teruknya buat gini. Tak apa kata gitu. Tak sebut nama tu. Jangan sebut nama siap dengan video, tak boleh lah tu. Dah mungkin dia meninggal dah. Tu. Jadi Syekh Sindi kata segitu sebenarnya. Jadi ditunjukkan kepada Nabi. Cuma dia diselimut dia tu, tu kerana kisah lain. Tapi dia ni ada kesilapan tu. Kesal dia. Cuma anda nampaknya gini lah sini. Anda tidak sebut di sini. Cuma selepas anda tarik siap tu, kita tengok semok sekali lagi tu. Dia gini kan. Kita kata teruk tu. Siapa curi kain selimut tu. Curi kain selimut tu. Lepas tu, maknanya tak bertaubat lah. Tu. Bila tak bertaubat, sebab kesalahan dia melibatkan barang. Kalau dia bertaubat, tak jadi juga. Kain selimut tu kena atas balik. Kan kita bicara dah tentang taubat. Seorang yang bertaubat ni dah, kalau berkait dengan harta, tak betul, dia ambil harta cara. Dia tak cukup kan taubat sekadar gitu saja. Dia kena kembali ke semula barang. Maknanya orang ni tidak bertaubat. Tu. Sebab tu Syekh As-Sindi, dia kata, mana orang ni, dia bukan kesalahan ambil kain selimut tu saja. Tidak. Tidak begitu. Tetapi dia ada juga kesalahan as-sa'yu tu. Ni pandangan Syekh As-Sindi lah. Tu. Baik. Sebagian ulama menjelaskan bahawa pandangan kedua yang mengatakan kata-kata itu diucapkan oleh Nabi SAW dan diulanginya sebagai menyatakan terlampau buruk amalan berkenaan. Jadi ada orang yang kata, tak. Hadis ni Nabi nak ayatnya Nabi bergegas. Tu Abu Rafiq kata Nabi bergegas. Tapi tidaklah siapa peringkat terganggu semaya. Cuma bila sampai di kubur Baqi' itu ditunjukkan kepada Nabi. Ada orang yang kena hukum gini. Diselimut dengan api neraka. Apa sebab curi kain selimut? Kain selimut tu kain selimut mana? Harta ghanimah. Tapi itu kata orang lain lah. Tapi kalau mengikut Syekh Sindi, dia kata hak tu sekara. Makna kesalahan dia ni ada lagi hak lain. Sebab tu Imam Nasa'i letak bawah ni. Dia kata gitu Syekh Sindi. Tapi orang lain tak setuju lah. Jadi bagi orang lain dia kata tidak begitu maksudnya. Tu. Tak apalah. Jadi hak Imam Nasa'i nak ayat sebenarnya, Nabi itu sendiri walaupun dia bergegas, tetapi tidaklah siapa peringkat teruk melampau. Siapa bunga-bunga lah, berlari lah. Tak gitu. Tu. Tindakan Nabi SAW tidak menyebutkan nama orang yang telah melakukan kesalahan adalah sebagai menutup keaiban orang tersebut. Di sini kita dapat mengambil pengajaran bahawa harus menyebutkan atau kisah buruk tanpa mendedahkan identiti seseorang demi menjaga nama baik beliau atau keluarga beliau. Tak boleh, tak molek lah. Baik, pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, tidak menjadi kesalahan bergegas ke masjid asalkan ia tidak melampau sehingga menjejaskan kualiti salat. Hak tu kita kena fikir. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam An-Nasa'i dengan tajuk baknya. Cumanya di sini ana terlepas pandai nak bawa dalam konteks kita. Sebab ni Anas ni pun ada kadang-kadang berlaku. Lepas tu kita pun mari mikir tak boleh gini. Kadang-kadang kita nak mari masjid, siapa pecuk kereta tu kuat sikit nak. Lampu merah dekat senyap. Apa tu?
Ijab pergi. Nampak kalut. Kadang-kadang nampak ada bahaya sikit cara kita bawa tu. Bapa nak mari supaya nak mari masjid. Tu tali. Sepupu kita ni semua ada pengalaman ni. Jadi kita fikirlah bila tengok hari ni, tu. Kita boleh rasa sendiri tu. Kita masuk dalam lagu mana. Itu. Kalau kita lah ni bawa kereta lah. Atau bawa motor derah. Melopak. Apa ni, itu batas tu tak? Gula ni batas ada berlaku lah ni. Siapa melopak? Motor tu tak? Pakuda kita kata tak? Tu, tak boleh. Mana kalau dalam konteks ni tak boleh lah. Maknanya, daripada hadis sebelum ni, perbincangan siri sebelum ni, lewat pun kita buat biasa. Kalau boleh kita kena jaga hati kita tu. Jangan nampak orang panggil bergegas sehingga nampak pelik. Siapa kan jadi bahaya naik motor. Memandu tu. Jadi bahaya. Tu tak boleh. Muka zaman Nabi tu jalan ya. Atau pernah naik kuda pecuk sikit. Siapa orang tengok kejut. Tu tak boleh. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Imam An-Nasa'i dengan tajuk babnya. Sepuan Anas sendiri pun Anas duduk tengok hal lain. Anas pun tidak setuju Syekh As-Sindi tu sebab setengah ulama kata jauh Syekh As-Sindi bawa tu. Imam Nasa'i bawa ayatnya Nabi bergegah tapi tidaklah sampai perekat melampau. Lepas tu bagaimana dengan cerita di kubur Baqi' tu? Hak Nabi sebut tu. Hak tu kebetulan. Dia lalu berlaku secara Allah tunjuk istihdar. Allah hadirkan gambaran itu dalam mata Nabi. Orang lain tak nampak. Abu Rafiq tak nampak. Sebab tu Nabi kata gitu tu. Tu cerita lain. Tapi Syekh sini jadi cuba nak kaitkan lah. Tak apalah tu. Baik, yang kedua, antara keelokan akhlak Nabi SAW adalah bertandan ke rumah para sahabatnya dan sembang dengan mereka. Ini adalah contoh kemesraan beliau SAW dengan para sahabat. Ada ketika bukan anak hari gitu. Ada katanya. Agi kat duk buah-buah. Lepas tu kat jadi kelewat dah. Ada kata air alik tu. Ada berlaku gitu. Sebab itulah ulama bila dia bincang tentang buah ni, kita duk sembang apa ni, siapa kalau jadi tabiat tu tak boleh. Jadi tabiat terganggu. Sekali-sekala tu tak apa. Yang ketiga, haram mengambil sesuatu yang berasal daripada ghanimah kecuali dengan kebenaran ketua pasukan atau pihak yang berotoriti. Yang keempat, harus menyebut kes jenayah secara umum dengan maksud menyatakan kejelekan perbuatan tersebut agar ia menjadi iktibar dan pengajaran kepada masyarakat awam. Ni anak-anak sebut satu kes. Ni anak tengoklah. Baguslah. Ni sudut bagus. Cerita ni kisah perempuan. Dia kena bunuh. Kali kena bunuh oleh bangsa asing. Anak cerita secara umum. Syaitan dia akan timbul ke dalam diri kita. Ceritanya begini. Perempuan tu dibunuh. Kononnya perempuan tu suaminya berada jauh dengan suami berada di negeri lain. Dia adalah kejadian yang anak sebut secara umum. Bagusnya cerita tu dalam beberapa siri tu dia tidak sebut perempuan ni dari sudut zahirnya kita nampak dia tu semacam telah berlaku curang lah dengan suami dia. Macam mana boleh sewa apartmen dengan warga asing, dan ada lagi beberapa wanita lain dia duduk bersama lagi kamu. Memang cerita tu akan nampak gitu. Tetapi pihak akhbar, pihak polis dia tidak sebut. Mana kalau mengikut hati kita lah, bila kita baca tu sudah terlintas di minda kita, perempuan ni sudah semacam pelacur. Perempuan ni telah melakukan perzinahan. Dia mari tu dalam kepala kita begitu. Tetapi bila kita baca sampai habis tak disebut. Bahkan status wanita tu dia tidak sebut. Cumanya kisah bunuh dia tidak tumpu kenapa perempuan tu duduk bersama, status dia macam mana, hubungan dia tak bincang apa tu. Sebab apa perempuan ni sudah ada anak, sudah ada suami. Hak tu molek lah. Cuma dia ambil dari sudut jenayah saja. Tu. Jadi anda tengok perkara-perkara begitu perlu, perlu. Misalnya kalau masyarakat kampung kita kalau berlaku perkara yang mengaibkan, sebab aib seseorang dia akan setengah-setengah perbuatan tu, keaiban tu dia akan melarat pergi pada keluarga dia keseluruhannya. Benda-benda gitu Nabi nak ajar kita. Nabi nak ajar kita. Kalau kita baca hak ni dah, kalau kita baca akhlak perawi-perawi, akhlak Nabi sendiri, kalau akhlak sahabat perawi-perawi hadis dalam bab sentuh peribadi seseorang, jauh hadirat. Masyarakat kita sudah tenggelam jauh.
Masyarakat kita ni sudah tersasar pahala teruk dah. Walaupun kadang-kadang ustaz kalau dia kecek, tamu-tamu kalau berkait dengan parti politik misalnya dah, berkait dengan puak tertentu, sama Islam lah kau tu. Pusing anak tengok. Siapa anak kadang mari terfikirlah bila kita baca ni kira. Ke sebab ni, ke Tuhan jadi hukum kita semua ni. Kena ingat ada. Masalah politik, hak ni parti ni, hak ni parti ni. Jangan sampai mereka hilang akhlak. Kena jaga. Kira lah hukum mana pun. Sebab semalam pun ada baca lah, ada seorang popok kita juga nasihat pada seorang ustaz tu sebab berat dah. Ustaz ni lama dah, berbelah tahun dah duduk mengajar di masjid apa ni. Tapi bila dia terlibat dengan politik, dia cerca pihak tu padahal sama Islam ni. Sama Islam. Siapa ditegur, bila ditegur tu dia mempertahankan dia tu lagi teruk dia caci orang dia nak caci tu. Kejut anak. Tu. Perkara ni berlaku secara dia penyokong dia tu lagi dahsyat. Orang Islam belakang tu. Jadi bila kita tengok ni nak, kata berat benar masyarakat kita bab ni. Jadi sehingga kadang-kadang kita buat keputusan, boleh jadi keputusan ni tak betul. Cuma kadang-kadang kita terfikir, mana kita politik yang diamalkan dalam masyarakat kita ni gagal mendidik akhlak. Siapa kita boleh kata begitu? Gagal mendidik akhlak. Jadi punah akhlak umat Islam. Kena fikir tu. Kena fikir. Nak marah setara mana pun. Benda tu tak tahu lagi betul ke tak tu. Tu bimbang kita tu. Sebab anaknya sebut ni bukan apa. Sebab nampaknya perkara ni berlaku dalam skala besar. Bukan perkara ni cik-cik. Sehingga orang-orang terdidik dengan agama boleh lemas, tenggelam dalam sistem ini. Tu kita bahaya tu. Bahaya tu kena berhati-hati. Sebab ada setengah bila sebut nama ustaz ni, dia letak kod jahat. Letak kod gitu. Bagi anak. Kena berhati-hati Yang kelima ini adalah contoh mukjizat Nabi SAW. Beliau SAW telah menjelaskan azab yang dialami oleh orang yang melakukan kesalahan khianat berkait dengan ghanimah di alam barzakh itu. Yang keenam, seksaan yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sama atau hampir sama dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Al-jaza' min jinsil amal, yakni balasan mengikut jenis perbuatan. Oleh kerana lelaki berkenaan telah melakukan khianat bersabit dengan harta ghanimah dalam bentuk kain selimut, maka beliau telah diselimutkan dengan api neraka. Kalau kita tengok dalam hadis, orang curi tanah orang, dia akan dihempak tanah tu atas kepala dia. Siapa begitu? Mana Allah guna semacam kesalahan dia buat tu. Tu kena akhirat lah, kita akan jumpa banyak lagi contoh akhirat dia belenggu tengkuk dia dengan tanah tu. Pada tengkuk macam mana dia belenggu dengan tanah tu. Teruklah Baik. Hadis yang kedua. Baik, tadi kita sebut sehadis Imam Nasa'i bawa. Tapi di sini nampak ada selagi. Tidak, dia gini Hadis yang kedua ni sebenarnya dia hanya sanad sahaja. Sanad sahaja. Sebab tu setengah ulama kata oleh kerana hadis ni dia kira dua hadis walaupun sanad, walaupun matan sama, maka kira sehadis, kira dua hadis lah. Itu dari segi pengiraan tu. Cuma dari segi perbincangan kita nyesal sebab tu cuba tengok di sini lah. Kalau ni dia tak sebut langsung pun. Dia isyarat saja kepada matan hadis tu. Baik. Hadis yang ke-863. Wa bi qala akhbarana Harun bin Abdullah qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Abu Ishaq. Ni tiga orang ni perawi. Hadis ni tidak disebut dalam hadis 82. An Ibn Jurayj. Kalau kita tengok hadis 83 tu ada Ibn Jurayj tu. Selepas daripada Ibn Wahb tu, dia kata Ibn Jurayj telah meriwayat kepada dia. Hak tu sanad hak 83. Hak 82. Hak 83 lain. Daripada Harun, Muawiyah dan Abu Ishaq. Selepas tu sama. Daripada Ibn Jurayj belakang. An Ibn Jurayj qala akhbarani Mambuth rajulan min ali Abi Rafi' anil Fadl bin Ubaidillah bin Abi Rafi' an Abi Rafi' nahwahu. Nahwahu tu. Jadi Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini mana daripada Abi Rafi' juga seumpamanya. Dia kena ingat ni setengah kita jumpa dah sebelum ni ada setengah-setengah tu dia sebut nahwahu
ada setengah-setengah tersebut mislahu. Kalau mislahu ni maknanya matan tu sebiji sama, lafaz pun sama. Tapi kalau nahwahu adalah berbeza beberapa patah perkataan. Tetapi hadis tu sama. Cuma ada bezalah lafaz satu dua, tu dia panggil nahwah. Kalau saya nak sebut gak serupa tapi tak serupa 100%. Ada sedikit perbezaan lafaz, makna sama. Tapi kalau mislahu bukan nahwahu, mislahu tu memang sama tu. Apa ni dia punya kalimah pun sama. Matan hadis adalah sama dengan hadis sebelum. Mungkin ada sedikit perbezaan lafaz tapi maksudnya sama. Itu maksud nahwahu. Perbezaan sanad dengan hadis nombor 862 berlaku pada 3 perawi, iaitu Harun bin Abdullah, Muawiyah bin Amr dan Abu Ishaq. Situ saja. Baik, seterusnya bab yang ke-59. At-tahjir ila salah. Sebab tu kata tu. Dia bawa pula tajuk ni. At-tahjir ila salah. Bersegera mengerjakan salat di masjid. Masjid ni kena faham lah, kita bincang dah sebelum ni, sebut masjid ni hak asal, hak kemuncak. Kalau pergi ke musalla, pergi ke surau, pergi ke madrasah sama saja. Tak boleh bergegas sehingga menjejahkan kualiti salat. Tetap tidak boleh walaupun tidak masjid. Lepas tu tak ada ke ulama kata dah kerana hadis Nabi banyak sebut masjid. Memang ada. Ulama lihat secara literal, dia kata hak ni khusus untuk masjid. Kalau kita bergegah unggah kalau untuk surau madrasah tu tak apa. Tu ulama lah kata tak nak sabuh gitu. Sebab isu dia bukan masjid, isu dia khusyuk dalam semaya. Tak kira lah mana pun. Hak itulah pendapat jumhur ulama. Tak boleh. Tapi hak ni Imam Nasa'i nak ayat at-tahjir. Kena pergi masjid, kena segera. Segera ni maksudnya jangan tunggu jadi lewat, menyebabkan jadi bergegas. Jadi berlari-lari. Itu makna at-tahjir itu. Maknanya pada awal waktu, kena kira lah. Tamu-tamu zaman kita ni ada jam, ada telefon. Tahu dah. Pukul berapa akan masuk waktu. Tahu dah. Itu makna segera. Itu makna segera. Baik. Imam Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab dan hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i merupakan galakan at-targhib agar bersegera pergi ke masjid untuk menunaikan salat di masjid secara berjemaah. Bersegera, yakni at-tabkir. Ni disebut dalam setengah riwayat at-tabkir. Yang dimaksudkan adalah menunaikan salat di awal waktu pada setiap salat. Maknanya kita kena urus masa kita supaya kita boleh pergi awal waktu. Itu makna bersegera. Inilah pendapat yang lebih sahih. Namun ada sebahagian ulama yang mengkhususkan bersegera untuk salat Zuhur dan Jumaat sahaja. Pendapat ini diasaskan kepada maksud at-tahjir dari sudut bahasa yang bermaksud berjalan pada waktu pertengahan siang. Cuba perhati semula tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i. Sebab dalam hadis ada sebut tahjir. Lepas ni kita baca hadis tu. Baik, cuba bulatkan pada at-tahjir itu. At-tahjir, kalau mengikut ahli bahasa Arab lah. Cuma saya tidak kemuka dengan panjang lebar lah di sini. Misalnya Ibnu Manzur. Ibnu Manzur ni penulis Lisanul Arab tu lah. Berbelah jilid qamuh dia tu. Dia kata at-tahjir ni, asal at-tahjir ni makna orang berjalan ketika matahari duduk tengah kepala. Di atas kepala. Ketika matahari tengah panas tu. Itu asal bahasa Arab. Tahjir. Sebab tu dia kata, setengah-setengah ulama kata, hak ni kalau kita nak bersegera, galakkan bersegera ni, makna kalau berlari sikit pun tak apa, hak ni untuk Jumaat dan Zuhur sahaja. Sebab apa? Sebab dia tengok pada kalimah at-tahjir yang diguna pakai dalam hadis yang kita akan baca selepas ni. Dia kira gitu. Baik, cuba kita tengok. Hadis 864 Wabiqala akhbarana Ahmad bin Muhammad ibn al-Mughirah qala haddathana Uthman an Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman wa Abu Abdullah al-Aghar ana tersilap tu, tengok bawah lepas ni, ana wa al-A'az, bukan ain tu, ghain al-Aghar. Tanda ke bulat situ, kena betul lah tu. Bukan al-A'az tapi al-Aghar. Anna Abu Hurairah haddathahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Innama mathalul muhajjir. Muhajjir. Tu kalimah tu lah. Innama mathalul muhajjir ila salah kamathalil ladhi yuhdil badanah. Thumma alladhi ala ithrih kalladhi yuhdil baqarah. Thumma alladhi ala ithrih kalladhi yuhdil kabsh. Thumma alladhi ala ithrih kalladhi yuhdid dajajah. Thumma alladhi ala ithrih kalladhi yuhdil baydah. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Beliau telah meriwayatkan kepada mereka berdua, yakni kepada Abu Salamah dan Abu Abdillah itu. Jadi Abu Salamah dan Abu Abdillah kedua-duanya mengambil riwayat ini daripada Abu Hurairah. Jadi mereka kata Abu Hurairah telah meriwayatkan kepada mereka berdua, kata perawi lah, perawi sebut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbandingan orang yang bersegera. Al-muhajir itu makna yang bersegera. Kalimah muhajir ni dalam bahasa Arab, tahjir itulah. Tahjir itu dia panggil masdar, kata terbitan. Muhajir ni ismul fa'il. Orang yang berjalan pada waktu tengah hari itu panggil muhajir. Kalimah tu dari segi bahasa Arab. Bersegera ke masjid mengerjakan salat adalah seperti orang yang berkorban seekor unta. Kena ingatlah, bersegera ni maknanya dia uruh waktu sehingga dia boleh semaya bersama dengan imam. Tu kita bincang dah dulu. Sempat dengan takbiratul ihram. Setengah kata sempat dengan rakaat pertama. Kata sempat dengan takbiratul ihram. Khilaf ulama. Kita bincang dah sebelum ni. Beberapa perkara yang disebut. Maksud takbiratul ihram tu sempat. Takbiratul ihram sempat. Fatihah sekali dengan imam. Ada kata sempat rakaat. Ada dikira takbiratul ihram lagi. Ada yang kata begitu. Tapi asalnya mana sempat, akad takbir itu makna sempat amin sekali dengan imam. Tu. Mana dia Fatihah lah. Baik. Orang yang datang selepas mereka seperti berkorban seekor lembu betina. Orang yang datang selepas mereka seperti berkorban seekor kibas. Kibas tu kabsyun asalnya bahasa Arabnya. Kita sebut kibas tu. Orang yang datang selepas mereka seperti berkorban seekor ayam betina. Orang yang datang selepas mereka seperti berkorban sebiji telur. Jadi makna hak mari awal sapadai rakaat pertama kata imam ni boleh seekor unta, supaya korban seekor unta. Begitulah seterusnya. Baik. Hadis bab iaitu hadis Abu Hurairah adalah sahih. Hadis bab menjelaskan kelebihan orang yang datang ke masjid untuk salat. Melalui perbandingan yang dibuat, dapat difahami wujud perbezaan kelebihan pahala. Dan sebabnya adalah merujuk pada waktu kehadiran ke masjid. Jadi hadis ni Imam An-Nasa'i nak tegaskan kepada kita bahawa salah satu, Allah anak pun tak ingat nak tarik tu ni. Itulah 25 perkara tu. Salah satu sebab ataupun faktor yang menyebabkan berbeza pahala tu, kehadiran tu. Waktu kehadiran tu. Orang mari hak sepak rakaat akhir dengan imam tak sama dengan mari sebelum tu imam takbir dia duduk dalam sahdah tu. Tak sama. Tu kehadiran tu. Waktu kehadiran tu salah satu sebab jadi pahala berbeza. Dia nak ayat tu. Semua ni hadis ni semua termasuk hadis targhib, nak motivasi supaya mari awal. Yang ketiga, timbul kemusykilan pada lafaz hadis di bahagian akhir yang berkait dengan berkorban ayam betina. Ada boleh ke nak sembelih hari raya haji ni ayam ni? Korban tu Yahudi ni korban raya haji tu. Itu makna Yahudi. Tu pelik tu. Timbul kemusykilan pada lafaz hadis di bahagian akhir yang berkait dengan berkorban ayam betina. Patut telur, berkorban telur boleh ke? Muka semua kata tak boleh. Mana Nabi guna istilah Yahudi? Yahudi ni sekitar terjemah je. Maknanya asal Yahudi ni dia tarik binatang untuk dikorbankan pada hari raya korban. Itu makna Yahudi. Orang panggil Al-Hadiyu tu. Dalam Quran pengguna gitu. Al-Hadiyu tu maknanya binatang korban yang ditarik untuk pergi ke tempat korban. Bukan nak tarik mana? Ni. Bukan jenis binatang untuk korban. Korban raya haji tu. Lepas tu telur tu pula lepas tu. Macam mana guna istilah Yahudi ni? Baik. Dua benda ini ataupun tidak dikategorikan sebagai binatang korban. Lepas tu waktu telur bukan binatang pun.
Qadhi Iyad telah mengemukakan pandangan Ibn Battal dalam menjelaskan kemuskilannya. Beliau berkata, siapa dia? Ibn Battal katalah. Dia kata kenyataan Nabi SAW ini hanyalah sebagai menyatakan ada kelebihan berkorban. Bukan nak ayat binatang tu boleh korban. Nak ayat kelebihan je. Perbezaan kelebihan tu. Oleh kerana semuanya berkaitan dengan hukum perbuatan yang sama, maka digunakan lafaz yang sama. Ia tidak sama sekali nak menyatakan ayam dan telur juga boleh dijadikan sesuatu untuk korban. Tak ada ulama faham gitu. Gitu ya nak ayat tu. Gitu ya. Jadi maknanya hadis ni kita dapati bahawa termasuk dalam perkara yang agak relatif lah. Kita nak kata termasuk dalam larangan mari secara bergegah sehingga tak boleh nak kata secara khusus. Dia bergantung kepada keadaan orang itu. Misalnya kalau dia naik motor, bergegas ataupun siapa perekat mengganggu solat tu, naik motor jenis lagu mana? Sebab itulah setengah ulama kata datang dalam keadaan tidak tenang. Jadi bagaimana kita nak pastikan kita datang solat dalam keadaan tenang? Antara ciri dia bila kita akad takbir tu, siapa akad takbir tu tak terjejah, tak terganggu, boleh fokus, tidak ada nyawa, ambil masa nyawa. 2-3 kali akad tangan, tak mari niat tu. Qasak ta'arud ta'yin, tak mari. Sebab dia nampak tepuh batas tu hilang tu. Nah, kena fikir sendiri lah tu, kena fikir sendiri. Lagu mana maksud tidak tenang tu? Sebab kalau kita nak kata berlari tak boleh. Ulama kata ulama tak kata gitu. Sebab tak nak kata kalau orang jenis dia pun memang atlet lomba lari. Nah. Sebagai contoh. Dia ni atlet ni lomba lari peringkat negeri misalnya. Kalau dia unggas setara tu, mari okey dia. Tak ada pun Allahu akbar molek. Tapi kalau kita tu setengah ulama kata begitu. Sebab tu dalam kisah ni kalau kita baca sampai sini, kita nampak bahawa Imam Nasa'i ni dia kata, sebab tu dia buat dalam tajuk tu, mana kalau kita berlari, berjalan cepat tapi tidak menjejahkan kualiti permulaan solat, tak apa. Gitu. Ni siapa langgar lampu isyarat, merah petepuh pergi juga, tu talih tu boleh membahayakan orang lain. Tu kena faham tu lah. Jadi untuk bab yang ke-60, ma yukrahu minas salah indal iqamah. Salat-salat yang makruh dikerjakan ketika dilaungkan iqamah. Apa maksud? Sebab dia guna yukrah. Ni kalau orang ngaji bahasa Arab, min tu min bayaniyah kepada ma. Ma tu dia panggil isim mausul. Isim mausul ni tak jelas, sesuatu, perkara yang yukrahu dianggap makruh daripada semaya. Maknanya ma tu maksud semaya. Sebab tu dalam syarah kepada tajuk ni dikata salat-salat yang makruh dikerjakan ketika dilaungkan iqamat. Ni kita bincang dalam minggu hadapan lah. Jadi anda minta maaf lah, tak boleh nak buat nota banyak sebab minggu ni sibuk sikit, tak lesah banyak kau lagi tu. Jadi buat sempat sedikit saja. Tak apalah, kita tajuk ni kita bincang minggu hadapan lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.